أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أخرج عباده من ظلمات الكفر والشرك إلى نور الإيمان والتوحيد، والصلاة والسلام على من به الشفاعة العظمى وبه أتخلص من حول المحشر لمن آمن بالله ورسله أجمعين وعلى آله الطاهرين وأصحابه نجوم الهدى. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kedelapan iradah, artinya kehendak, dan makna kehendak di sini bahawasanya berlaku tiap-tiap suatu itu dengan senhajanya Ta'ala dan dengan rentahnya Ta'ala. Tiada dengan makna kehendak itu berhajat, seperti barang yang terkadang diwahamkan dia. Kerana berhajat itu mustahil atasnya Ta'ala. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala. Jadinya muka surah lapar mengikut naskah asalnya. Nah, daripada atasnya 9 baris. Jadi kata mu'alif kita rahimahullah ta'ala yang ke-8 daripada keseluruhan sifat-sifat Allah Ta'ala dan sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, yang wajib di atas kita mukallafnya mengetahuikan dia secara tafsili. Yang ke-8 daripada 13 sifat di atas qaul yang rajih. Dan 20 sifat di atas qaul yang masyhur. Itu sengaja dah saya ulang-ulangkan supaya bila duduk sebut acak-acak kali tu kita ingatlah. Karena idza takarra al-amru annal amra idza takarrara tahaqqaqa. Sesungguhnya suatu perkara tu apabila berulang-ulang dia akan jadi tahakkuk. Jadi kejap, mantap. Kita duk ulang-ulang sebut gitu. Ya kita tahu, kita jelas bahawasanya hak duk bila ni ialah hak wajib kita tahu secara tafsilinya. Yang mana hak banyak mana hak wajib kita tahu secara tafsili? 13 sifat. Hak kata 13 sifat ni berlaku di atas qaul yang rajih. Apa i'tibar yang dikatakan qaul yang rajih? Ialah min haitsud dalil. Dari sudut dalilnya dia kuat.
Manakala satu lagi pandangan ialah 20 sifat. Itu Mansur Al-Maturidi. Iman Abu Mansur Al-Maturidi ni, dia bila 20 sifat. Hok wajib kita tahu secara tafsili. Hok 20 ni, hok bilan 20 ni dia panggil qaul yang masyhur. Masyhur makna popular. Tu. Mana yang ramai disebut-sebut ni. Lepas tu pula ni, dia juga dipanggil qaul yang menyabitkan, menisbatkan sifat maknawiyah, sifat ahwal dipanggil. Qaul yang menisbatkan sifat ahwal pada membilangkan, dia wajib kita ketahui secara tafsili. Yang bilang 13 itu bukannya menafikan sifat maknawiyah. Tu. Yang membilang 13 itu bukannya dia menafikan sifat maknawiyah. Hanya tidak membilangkan. Tidak membilangkan ala sabili tafsili, di atas jalan tafsili. Maza, kerana apa? Kerana baginya sifat maknawiyah itu sudah ada dah. Ala sabili tadammuni, di atas jalan tadammun terkandung di dalam sifat ma'ani. Bukannya menafikan sifat maknawiyah. Kerana sifat maknawiyah itu setengah daripada, sebahagian daripada sifat kamalat Allah Ta'ala. Macam mana nak dinafikan akan dia? Tak boleh. Tu. Itu biar jelas di situ. Yang bilang 13 tu bukan dia reject sifat maknawiyah, bukan. Hanya tidak mau bilang di atas jalan tafsili saja. Lalu ia sebenarnya sudah masuk di dalam mana? Masuk di dalam hok kita tahu dan i'tiqad secara ijmali. Karena hok kita i'tiqad secara ijmali itu bagaimana? Yakni wajib di atas bagi Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan semua sifat-sifat kamalat yang layak dengan dia. Maka maknawiyah itu semua daripada sifat kamalat. Tu. Kemudian sekali lagi saya nak tegaskan bahawasanya yang ke-8 itu dia panggil dari sudut tartib membilan sahaja. Kerana sifat Allah Ta'ala semuanya qadim. Sedia kala berlaku. Tidak ada yang baru. Dengan sebab tu macam mana berlaku tartib. Diri pekerjaan sifat itu tidak ada tartib. Lepas tu yang pertama, yang kedua, ketiga itu tartib membilan. Kerana kita nak sebut sekaligus semua berlaku, mana boleh. Kita nak sebut sekaligus. Macam mana? Kalau ada 20 orang atau 13 orang sebut sekaligus gitu. Bolehlah, tapi jadi apa tak tahu. Dengan sebab tu kena sebut satu persatu. Maka yang munasabah tu mengikut aturan yang dipilih oleh ulama-ulama usuluddinnya, dia bilang di atas tartib ini. Jadi bilang yang mana-mana pun sama saja. Tapi di sini ada nuktah lah. Ada point dia, ada tujuan dia, ada maksud tersendiri. Yang ke-8-nya, kalau kita kira daripada keseluruhan sifat-sifat yang wajib kita tahu secara tafsili. Tapi kalau kita nak bilang dari sudut sifat ma'ani sahaja, dia adalah yang kedua. Selepas daripada iradah. Amanah disbah daripada qudrah. Jadi yang ke-8 ialah iradah, artinya kehendak. Kehendak. Dan selalu dah mu'alif kita rahimahullah ta'ala, orang panggil orang panggil nak tepih buai selalu dah. Kalau ada waham-waham yang, kemungkinan ada waham-waham yang tak betul di dalam memahami makna sifat iradah ini, lalu berkata oleh mu'alif kita rahimahullah ta'ala, tiada makna kehendak itu berhajat. Dan sebagaimana ketika menuraikan makna qiyamuhu ta'ala binafsih, dulu disebut dengan tidak berkehendak. Situ jadi sebenarnya bukan tidak berkehendak, tidak berhajat. La yahtaju itu diterjemah dengan tidak berkehendak juga. Itu oleh kerana istimal bahasa kita lah. Istimal bahasa kita ni kadang-kadang kita sebut perkataan kehendak tu makna untuk makna hajat. Dia la yahtaju, tidak perlu, tidak berhajat. Jadi kalau kita rasa kekok sikit nak terjemah bahasa Melayunya, perlu kita pakai
pakai bahasa Arab betul lah. Memanglah kita dah guna sebagai bahasa Melayu dah. Mana tidak berhajat. Dia ajak lain. Kehendak tu terjemah daripada iradah. Ya Allah Ta'ala tak berhajat kepada la yahtaju ila mahalin wala mukhassisin. Itu jadi yang diterjemah dari kitab kita dulu makna tidak berkehendak kepada tempat dan tak berkehendak kepada fa'il mukhassis. Jadi sini jadi kalau sini dia nafikan pula kehendak dengan makna berhajat. Jadi begitulah ni kita ambil tak apalah. Kita ambil ni yang mana orang panggil ni. Hak dulu tu maksudnya tidak berhajat, tidak berhajatlah, tidak perlu kepada tempat, tak perlu kepada mukhassis makna fa'il. Tak apa hak tu. Jadi sekarang ni makna kehendak ni bukan makna berhajat dah. Sebab apa? Sebab kalau makna berhajat, jadi terbalik kuilah pula maka hak tu mustahil bagi Allah Taala. Allahu ghaniyun. Allah Taala Maha Kaya. Maha Kaya tu macam mana? Tak berhajat kepada apa-apa, tak perlu kepada apa-apa. Allah tak sebab apa? Sebab Allah Taala tidak ada kepentingan daripada makhluk ni. Allah Ta'ala suruh kita, Allah Ta'ala perintah kita apapun dan larang kita apapun, itu bukan kerana ada kepentingan apa-apa. Sebagaimana kita berbuat sesuatu ni ada kepentingan. Maka sebab itulah makna ni, kita ni mana berhajat, tidak kaya. Tu. Jadi, bukanlah makna dan makna kehendak di sini bahawasanya makna pula dan makna kita dah lakar ni, betul tak? Lakar dia dah saat ni makna dan makna kehendak dulu, makna dia dulu. Saat ni kita dah lagi huraikan kat bawah tu. Betul tak? Maknanya tiada makna kehendak itu berhajat tu. Salah huraikannya di bawah tu. Semula kita naik semula maknanya dia orang panggil dia atas saat kita tak hurai. Makna kehendak tu sendiri yang sebenar. Barulah dia nafikan makna yang bukan. Begitu. Jadi kita katakan terus dia nafikan semula. Betul dah saya cakap saat ni, cuma saya cakap tu bahagian bawah, bahagian kedua. Jadi apa makna kehendak? Di sini tu di mana? Dalam perbahasan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bicaraan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala ni. Dan makna kehendak di sini fi ilmi aqidatit tauhid. Boleh juga kata balas tu. Sebab kehendak di tempat lain tu makna dia lagu lain pula. Sebab tu dia kata di sini tu. Dan makna kehendak di sini bermakna ada di sana sini tu makna yang lain kehendak ni. Tidak perlulah dia kata di sini. Apa kata di sini? Sebab di sana kau di sini tu makna kehendak tu lain pula. Jadi kerana bila sesuatu perkataan itu dia mustarak makna dia. Mustarak ini maksudnya ialah satu perkataan yang ada beberapa makna. Maka bila kita sebut perkataan itu di dalam satu bab, satu tempat, satu masa, maka kita kena ta'yinul murad. Kita kena tentukan murad dengan perkataan itu apa dia. Gitu. Bukan endah dia. Kita tak boleh itolak begitu lepas begitu. Sebab itu akan membawa kepada kekeliruan selepas pada itu. Kerana boleh jadi seseorang itu memahami misalnya kalam. Kalam dalam bahasa lain, makna dia dalam nahu lain. Pada bahasa dengan nahu itu dah begitu sangat dekat dah. Masih lagi ada perbezaan. Dalam fiqh lain, dalam ilmu usuluddin lain, kalam dalam ilmu usuluddin itu ialah sifat yang wujudiyah, yang qadimah, yang ada qaimatun bi dzatihi ta'ala. Itu. Mana sifat yang qadim manusia di kala yang ada di zat Allah Ta'ala. Itu kalam di dalam ilmu usuluddin. Dalam fiqh lain pula. Sebahagian, setengah daripada perkara yang membatalkan sembahyang apa dia? Kalam ajnabi. Bagaimana pula apa murad dengan kalam di situ? Lain. Kalam dalam nahu lain. Kalam dalam bahasa lain pula. Jadi begitulah. Jadi
Yang dikahanduk, makna kahanduk di sini pada ilmu usuluddin, ilmu akidah tauhid ini bahawasanya berlaku tiap-tiap suatu. Berlaku tiap-tiap suatu. Apa dia suatu tu? Minal mumkinat. Tiap-tiap suatu daripada mungkin. Apa dia mungkin? Barang yang harus adanya dan tiadanya. Berlakunya tiap-tiap mungkin itu, dengan senhajanya ta'ala. Berlakunya mungkin itu maksudnya Allah Ta'ala mengadakan tiap-tiap mungkin itu dengan senhajanya. Apa murad, apa maksud dengan kata senhaja? Maknanya tidak ada keterpaksaan. Makna bukan dengan secara tergagah, nombor satu. Jangan ada unsur tergagah. Tergagah tu maksudnya terpaksa kena buat. Tu. Macam kita ni terpaksa kena makan. Terpaksa kena qada hajat. Tak apalah kalau makan tu kita memang mau. Qada hajat. Buang air kecil, buang air besar. Kalau boleh kita tak mau. Kita terpaksa buat rumah kecil dalam rumah kita. Yang namanya tandas, jamban. Itu kalau boleh, kalau mengikut pilihan kita, maknanya sebenarnya, kalau kita ni tak perlu qada hajat, memang kita nak. Kita tak payah kencing berok, nak ke tak? Nak. Tapi sering kali kita kata, nak buang air kecil, nak buang air besar, nak sangat kau benda tu kita tu. Nak pergi ke mana pula ni? Masih banyak lagi kerja nak buat ni. Nanti saya nak buang air kecil, nak buang air besar. Nak kau buang air kecil, air besar ni seronok kau. Sedap kau. Bukan sedap, hanya lega selepas daripada itu. Kerana dia panggil, apa yang kita makan, kita minum itu yang tidak menjadi darah daging itu dia akan jadi bahan terbuanglah, maksudnya benda tu dia panggil azan. Azan benda yang menyakiti. Kalau ada di dalam tubuh badan kita kena keluarkan dia. Sehingga kalau tersumbat, tersekat, tak boleh nak keluar angin, tak boleh nak keluar air, tak boleh nak keluar najis, kita akan sakit. Jadi kita qada hajat itu kerana terpaksa. Bila terpaksa qada hajat, terpaksa kena buat tandas. Siapa pun yang buat binaan rumah ke apa ke, dia kena buat tandas. Kita tidak mampu melawan sunnatullah. Mana? Pulaslah perut macam mana sekali. Aku malah nak turun. Malah nak turun terak lawa. Jawab dia berkembur habis. Malu gitu. Jadi kenapa kita makan? Ya, kita suka makan. Tapi masa kita demam, kita tak mau makan. Pahit, segalanya pahit. Kecapannya pahit. Tapi bagi kita orang dewasa, kita paksa diri untuk makan. Sebab kalau kita tak makan, kita akan jadi semakin letih. Jadi kita, kata makna sabar, makan juga. Obat, tidak ada orang yang suka makan obat. Tapi makan juga obat. Kita tahu obat-obat hospital ini ada kesan sampingan dia, ada bahaya dia, ada risiko bahaya. Tapi kita makan juga. Kalaulah kita makan makanan yang kita tahu ada risiko bahaya kepada kesihatan, itu kerana kita tak sabar, kerana sedap makanan itu. Obat ini kenapa kita paksakan diri kita makan sedangkan kita tahu dia tu ada bahaya juga. Walaupun dia ada manfaat. Kerana kita terpaksa dah. Terpaksa kerana kita tidak mampu untuk menanggung kesakitan secara berterusan. Jadi kita makan. Jadi sebenarnya perbuatan kita tu bukanlah dengan kehendak kita. Kalau buat dengan kehendak itu dia ada dua perkara saat ni. Satunya ialah dengan sahaja. Dengan sahaja ni bukan terpaksa kena buat. Terpaksa kena buat itu bahasa lamanya dia panggil tergagah. Allah Ta'ala buat bumi. Allah Ta'ala buat manusia. Kerana terpaksa kena buat. Kalau tak buat, jadi mengurangkan ketuhanannya. Menjejaskan kedudukannya sebagai Tuhan. Kalau tidak buat manusia, tidak adalah makhluk yang menyembahnya. Jadi, ketuhanan Allah Ta'ala itu akan merudum jatuh. Tidak. Allah Ta'ala tidak terkesan dengan kewujudan
alam makhluk ini dan tiadanya sama saja. Allah Ta'ala tak berubah. Allah Ta'ala tak terima kesan daripada makhluk. Allah Ta'ala tidak ada kepentingan. Kita ni terpaksa kena buat sebab ada kepentingan. Orang sanggup melakukan perkara-perkara yang menghinakan diri mereka pada pandangan manusia. Kenapa? Kerana ada kepentingan daripada. Zaman kita sekarang misalnya, masih lagi kita buang sampah ke dalam tun sampah, kata orang Kelantan, jember dengan hujung jari, jember pergi. Sedikit, kerana jejik kembernya kita, bila sampai tempat, cepat-cepat kita masukkan. Tapi ada orang-orang yang masih lagi masuk dalam tun sampah, mencari lagi bahan-bahan terbuang. Dari segi pandangan orangnya, maksudnya hina dah. Tapi, kerana tuntutan perut, maka orang terpaksa. Kerana mereka tidak ada dah kebolehannya lain, kemampuannya lain, keluarnya lain. Maka itu saja. Jadi maknanya apa yang kita buat sekarang bukan dengan kehendak kita. Walaupun kita bercakap, kita nak. Kita mau. Tapi sebenarnya kita terpaksa kena buat. Bukannya orang suka-suka saja pergi hospital, menghabiskan masa. Kalau hospital kan menghabiskan masa sepanjang pagi atau sepanjang hari menunggu. Tetapi terpaksa dah. Manusia serahkan diri mereka kepada doktor untuk dikobek. Dibuka tubuh badannya, dioperate maksudnya. Dilukai dengan macam-macam, dicocok, disuntik. Tidak ada orang yang suka, minat dia, hobi dia. Hobi saya ialah dioperate tubuh badan saya. Tak ada. Dia suka sonok diperlakukan tubuh badan dia oleh doktor. Tidak. Saya nak operate, bukan nak operate sangat. Operate mata. Lepas operate mata juga. 2-3 bulan. Pakai spek hitam, nak sujud pun tak boleh. Tapi keterpaksaan. Tergagah. Jadi Allah Ta'ala ini menjadikan tiap sesuatu daripada mungkin dengan senhajanya, dengan makna tidak di atas jalan tergagah. Tergagah tu maksudnya terpaksa kena buat lah. Jadi apabila ada unsur tergagah, maka dia menafikan senhaja. Sengaja ni buat dengan sukarela. Jadi banyaklah kita manusia, kita terpaksa makan, kita terpaksa. Orang merisikokan nyawa, kerja. Cleaner, pembersih bangunan-bangunan tinggi. Ada, tidaklah baru sangat tapi tidaklah lama sangat pekerja daripada Pakistan cleaner bahagian bangunan jatuh atau gelonsu. Walaupun dengan segala safety-nya tetap saja yang namanya makhluk ini manusia, mana tetap ada ruang untuk berlaku kesilapan. Mereka tahu mereka berhadapan dengan risiko yang tinggi. Dari segi ancaman nyawa. Tapi mengapa mereka memilih untuk menjadi cleaner bahagian atas? Mengapa tidak mengambil bahagian di bawah saja? Itu lebih selamat. Kerana cleaner bahagian atas itu upahnya lebih tinggi. Kerana tuntutan hidup terpaksa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kotor, bukan kotor dari segi agama, maksudnya kotor maksudnya yang pandangan orangnya maksudnya hina lah, di sisi Allah Ta'ala tidak hina. Tapi orang sanggup melakukan itu sebab apa? Tuntutan perut. Kita terpaksa. Ibu bapa terpaksa mengaluh dengan anak tentang pilihan menantu. Anak mau yang lain, ibu bapa mau yang lain. Akhirnya zaman kita sekarang ibu bapa mengaluh. Kerana ibu bapa ni tak sudah dengan anak juga. Ibu bapa semakin tua. Tebih lewat baluh dengan anak. Anak tak cara. Anak sekarang ni dia tidak suka anak-anak zaman dahulu. Hanya sengelim pisah nak cari sabit. Untuk nak membuat alasan tak mahu mempedulikan ibu bapa apabila ibu bapanya uzur. Macam-macam nak cari alasan-alasan untuk mewajarkan tindakan mereka. Anak yang baik, walaupun begitu ditinggalkan ibu bapanya kepada orang lain,
Anak yang soleh bila dia besar, dia cari ibu bapaknya. Dia tidak menyalahkan ibu bapak. Dia nak khidmat, dia nak berbudi kerana boleh diwujudnya dia di muka dunia kerana ibu bapa dia. Nah. Ini anak-anak sekarang ni sengaja cari alasan-alasan supaya mereka boleh lepas tangan. Daripada membicarakan, mempedulikan, ambil cara kata terhadap ibu bapa. Nah. Jadi ibu bapa takut, terpaksa mengalah. Walaupun terima tu terima dengan tidak puas hati. Contohnya, nak ayatnya apa yang kita buat ni penuh dengan keterpaksaan. Walaupun kita cakap no, nak pergi klinik, nak pergi hospital, kalau menghabiskan belanja banyak-banyak pun tak apalah untuk perkara yang kita sedap, lazat, makan-makan, enjoy berjalan bersia-sia melancun, itu tak mengapa. Ini kadang-kadang setengah orang dia tidak faham. Orang-orang yang tidak berapa nak ada, bukan dia tidak mau ke hospital, ke klinik, tapi dia fikir banyak. Seorang laki-laki dia fikirkan anak ramah, anak sekolah. Jadi dia dia memang dia nak pergi, nak jumpa doktor, nak pergi klinik, nak pergi hospital. Tapi itu menuntut belanja yang banyak, kos yang banyak. Sedangkan dia memikiri macam mana anak-anak dia, dengan belanja hariannya. Jadi apapun yang kita buat adalah penuh dengan keterpaksaan. Ya, ada benda yang kita buat dengan secara sukarela, ada yang kita buat tu dengan tergagah dia panggil. Jadi kalau ada unsur tergagah ini, maka nama dia tidak sengaja. Bila tidak sengaja, maka tidak kehendak. Yang kedua, untuk tahakukkan makna sengaja ini, jangan ada lalai. Lalai ini maksudnya ialah, kalau kita katakan Tuhan dia nak buat bumi ni, dia tak tahu apa pun dia nak buat apa dia ni, tak tahu. Sehingga sampai siap, selesai, baru dia tahu, rupa-rupanya aku buat bumi tadi. Itu dia panggil lalai. Daripada awalnya sehingga sudah selesai, baru dia tahu apa yang dia buat. Semasa dia buat tu dia tak tahu apa yang dia buat. Itu namanya lalai. Iaitu tidak ada di Allah Ta'ala subhanallah. Karena adanya makna lalai itu menafikan makna sengaja. Itu menafikan makna sengaja. Yang ketiganya ialah lupa. Untuk tahakkuk makna sengaja ini jangan ada unsur lupa. Lupa ni maksud dia ialah mula-mulanya tahu nak buat apa. Ketika sedang-sedang melakukannya itu, tengah-tengah melakukannya itu, tak tahu apa yang sedang dilakukan. Sehingga selesai barulah tahu apa yang dilakukan. Itu dia panggil lupa. Itu bezanya di antara lupa dengan lalai. Jadi kalau ada salah satu daripada tiga perkara ini, ternafilah senhajanya. Bila ternafi senhaja, ternafilah makna kehendak. Kerana makna kehendak itu ialah Allah Ta'ala mengadakan tiap-tiap mumkinat, tiap-tiap suatu daripada mumkinat, ataupun ibarat kita kata adanya, berlakunya tiap-tiap suatu daripada mumkinat itu dengan senhajanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kata dengan senhajanya Allah Ta'ala, maka tidak ada unsur tergagah. Allah Ta'ala buat alam ini bukan dengan secara tergagah, maknanya terpaksa kena buat. Allah Ta'ala buat bukan dalam keadaan lalai dan juga tidak dengan keadaan lupa. Bila tidak ada tiga perkara ni, maka tahakkuklah makna senhajanya. Dan dengan rentahnya. Jadi makna kehendak, murak dengan kehendak di sininya ialah berlakunya tiap-tiap suatu daripada mungkin itu ialah dengan senhajanya dan dengan rentahnya Allah Ta'ala. Senhaja ni dengan kesedaran. Dengan rentah maksudnya ialah dengan kawalan. Dalam kawalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka terkeluar dua perkara. Dengan kata dengan rentahnya.
Dengan tasarruf Allah Subhanahu wa taala sendiri. Bila ada mana terkeluarlah dengan kata renta itu dua perkara. Maksudnya jangan ada dua perkara ini. Kalau ada dua perkara ini bermakna menafikan makna renta. Gapo dia? Yakni tabiat dan juga ta'lil. Allah Ta'ala buat alam ini dengan secara tabiat, perangai dia. Itu bukan. Itu bermakna bukan rentah dia. Tabiat dia dah buat alam ini. Itu bukan dengan rentah dia. Bukan dengan orang panggil kawalan dia. Tu. Memang tabiat kita. Macam tabiat ni perangai yang melekat makna. Memang tabi'an meman. Kalau bahasa Arab guna tabi'an mana meman. Meman bahasa dia dah. Macam ular jawab. Bila ditanya kepada, "Hei ular, apa mau makan katuk?" Memang makan aku. Tapi sebenarnya, dia baguslah. Orang yang buat lagu ini, Bangau oh Bangau, itu dia panggil rangkaian sabak musabak, sabak musabak, sabak musabak, sabak musabak. Tetapi kita orang beriman ini, dia tidak boleh berhenti pada sabak musabab. Kita kena pergi kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu ialah musabbibul asbab. Musabbibul asbab yang menjadikan sebab dan juga musabbab itu. Jadi, maknanya yang terakhir sekali, ni itulah boleh jadilah. Maksud orang yang buat lagu ini, lirik lagu ini maksudnya oleh kerana boleh jadilah dia tidak terkesan lagi dengan pelajaran akidah tauhid. Jadi dia berhenti pada memang makanan aku. Itu saja. Sepatutnya kita kena bawa kepada Allah Ta'ala lah yang mencipta, yang menjadikan. Ya lagu ni untuk buat mengoleh anak pun boleh. Untuk puas-puas duk saja pun boleh. Tapi biarlah orang panggil ada natijah yang membawa kepada kita ni dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti lagu mengoleh anak. Yang dibawa oleh Allah Yarham Tuan Guru Haji Abdul Rahman Pondok Sungai Durian. Diambil di Mekah. Dia ajar, dia baca kepada pelajar-pelajar dia. Ana ambil daripada sain tu dia ambil daripada pak saudara dia yang belajar. Yang akhirnya dia sandar kepada Allah Ta'ala. Biar kita tu ada matlamat. Kita orang beriman ni kita kena hujung suk jatuh intihak kita ialah Allah. Tu. Yang mana lirik dia wal ka'bah banuha wa zamzam syaribuha. Kita ambil Melayu, Kaabah dibina, air zam-zam diminum, roti Ka'kah dalam raga dalam bilik, bilik terkunci, kunci dekat tukan mahu duit dekat sultan mahu susu dekat lembu mahu rumput atas bukit mahu hujan di sisi Tuhan. Takutkan Allah, kasihkan Rasul. Tu menguli anak, kita tanam dah. Tanam akidah. Sebagaimana orang bukit Islam. Orang bukit Islam pun dia duk tanam dah akidah dia. Tanam benih-benih kebencian kepada Islam. Ada pelajar saya seorang muallaf daripada Sarawak. Dia yang cerita kepada saya. Sekarang dah jadi pendakwah di Kuala Lumpur lah. Dia sebut bahawa di sana ada kalangan mereka ni orang-orang Cina bila berbunyi azan itu, dia kata kepada anak-anak kecil, dia kata, itu anjing orang Islam sudah menyaluk. Itu dia panggil, dia tanam benih-benih kebencian kepada Islam. Memomok-momokkan dengan perkara yang buruk tentang Islam.
Yang bukan itu hakikatnya. Mereka tidak mengenali Islam. Apatah lagi kerana kita juga orang Islam bertanggungjawab yang menyebabkan mereka itu makna berlaku kekeliruan tentang Islam. Kerana kita umat Islam ni tidak berakhlak dan tidak bertindak sebagaimana tindakan juga akhlak Islam. Sebenarnya dakwah yang tertinggi ialah uswatun hasanah, contoh tauladan yang baik. Supaya berlaku qudwatun hasanah, contoh mana ikutan yang baik. Dan supaya orang tidak salah anggap kepada Islam. Kalau semua orang Islam itu berakhlak dengan akhlak Islam, sudah tentu, itu sudah cukup dakwah kita orang Islam kepada orang Islam. Sekarang wujudnya Islamofobia, ketakutan orang terhadap Islam ialah kerana kita. Jadi baiklah, maknanya, kembali kepada pelajaran kita, dia tak boleh kalau lo itu jadi ceramah pula, Jadi, Allah Ta'ala bersifat dengan kehendak, maksudnya berlakunya tiap-tiap suatu daripada mungkinat itu dengan senhajanya Allah dan dengan rentohnya. Bila sebut kata dengan rentoh, bermakna terkeluar dua perkara. Jangan ada dua perkara ni. Kerana kalau ada salah satu daripada dua perkara ini, itu akan menafikan makna rentoh. Bila ternafi rentoh, ternafi kehendak, ternafi sahaja, ternafi kehendak, ternafi rentoh. Tak ada lah. Sebab makna kehendak itu buat dengan sengaja atau dan juga dengan rentoh. Kena ada dua-dua tu. Maka buat dengan rentoh itu menafikan makna melakukannya secara tabiat. Dengan tabiat. Tabiat tu buat alam ini. Buat bumi. Mana tabiat tu tak boleh duduk saja. Dia kena buat bumi. Jadilah gitu. Tidak. Jadi kalau Allah Ta'ala buat dengan secara tabiat, bermakna itu bukan dengan rentoh dia. Rentoh ni dengan kawalan dia. Bila dengan tidak dengan kawalan dia, makna dia tak boleh nak kawal. Itu tabiat dia dah. Nah, tabiat ni kalau kita kata agak benda yang jadi dengan sendiri dah. Ya contohnya kita ni ada tabiat kita yang asal, ada yang baru. Seperti kita bawa kereta. Masa kita belajar memandu kereta dulu. Kereta manual lah dulu. Ketika kita nak memasukkan gear, kita kena tekan kelas. Begitu kita kena berfikir. Apatah lagi kita berada di tempat yang curam begini. Setelah kita berhenti, kemudian kita nak masuk ke jalan. Jadi, benda tu kita kena mikir. Nak tekan gear, masuk kelas. Tu kita kena fikir. Nak tekan break masa mana, tekan kelas masa mana, masuk gear masa mana. Hai tu bila masuk. Tetapi bila lama kelamaan kita dah begitu kerak, akhirnya dia jadi macam perangai kita. Otomatik dia panggil. Tangannya terus bergerak. Kakinya bila nak memasukkan gear, kakinya terus tekan kelas. Begitu dia dah jadi macam asalnya bukan tabiat kita, dia jadi macam tabiat. Tabiat ni suatu perkara yang dia berlaku dengan spontan begitu je. Jadi Allah Ta'ala ni tabiat buat alam, buat bumi, buat. Kalau begitu dia tu buat bukan dengan rentoh. Maka itu menafikan makna rentoh. Yang kedua ialah buat atas jalan ta'lil pun tidak juga. Ta'lil tu maknanya illah. Illah makna kerana. Atas jalan. Yakni ta'lil ini kalau kitab-kitab lama dia panggil tikam turuk. Tikam turuk. Maka tikam turuk selalu. Tu. Tikam turuk selalu. Tikam turuk selalu mana? Seperti gerak cincin dengan gerak jari. Tu contoh yang orang buat. Cincin di jari. Bila kita bergerak jari, maka cincin pun bergerak lah. Maka gerak jari itu dipanggil illatun. Illah. Gerak cincin itu dipanggil ma'lul. I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gerak jari, gerak cincin lain daripada gerak jari. Gerak cincin itu dijadikan. Gerak jari dijadikan oleh Allah Ta'ala. Gerak cincin dijadikan oleh Allah Ta'ala juga. Bukan ta'lil ni kalau bahasa modern kita dipanggil otomatik.
Automatik. Itu makna ta'lil. Tikai tunggu. Automatik dah. Bila bergerak jari, bergeraklah cincin. Memanglah pada zahirnya kita nampak macam tu. Bila kita tak gerakkan jari, tak bergeraklah cincin tu. Memanglah nampak macam tu. Hakikatnya gerak jari dan gerak cincin itu, gerak cincin itu, ya kita panggil kerana. Hakikatnya Allah Ta'ala yang menjadikan gerak cincin itu lain daripada gerak jari. Tu. Itu yang kita iktikadkan, yang kita nampak tu memanglah. Itu dia panggil ta'lil. Jadi Allah Ta'ala menjadikan alam ini bukan dengan secara ta'lil. Ta'lil maksudnya automatik. Ada Allah Ta'ala, automatik ada makhluk. Jadi kalaulah secara tabiat ini atau secara taklil ini, itu akan menjadikan orang panggil wujudnya berbilang qadim, dia panggil. Allah Ta'ala qadim sedia kala, makhluk pun qadim juga. Sebab apa makhluk qadim? Ada, otomatik. Allah Ta'ala ada, makhluk pun ada juga. Tu. Maka berbilang qadim. Qadim ni satu saja, Allah Ta'ala aja. Yang lain daripada Allah, semuanya adalah baharu. Selain daripada Allah Ta'ala, semuanya baru berlaku. Tidak ada yang qadim. Yang qadim hanya Allah Ta'ala saja. Jadi kalau kita kata Allah Ta'ala tu buat dengan jalan ataupun di atas jalan ta'lil, bermakna otomatik, maknanya Allah Ta'ala ada, makhluk pun ada juga. Gitu. Jadi kedua-duanya ternafi. Tidak ada pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu maknanya rentah. Bila kita kata Allah Ta'ala buat dengan rentahnya Allah Ta'ala, maka ternafilah dua saat ni. Yakni tabiat dan juga ta'lil. Ta'lil itu makna illah ma'lul. Illah ni makna kerana. Ma'lul tu benda yang dikerana. Gerak cincin tu yang dikerana ke. Gerak jari tu kerana. Tu. Yang mengkeranakan akan gerak cincin. Kerana apa gerak cincin? Kerana gerak jari. Itu zahir kita bercakap tu macam tu. Hakikatnya gerak cincin itu adalah gerak yang Allah Ta'ala jadikan berasingan daripada gerak jari. Bukannya otomatik. Ta'lil ni makna otomatik dah. Otomatik ni. Otomatik dah. Bila bergerak jari, gerak cincin. Tidak. Jadi, bila kita himpunkan, jamukkan dia, berlakunya tiap-tiap suatu daripada mungkinat itu dengan sengaja dan dengan rentahnya Allah Ta'ala, maka terkeluarlah 5 perkara. 5 perkara, keluar dengan kata senhajanya 3 perkara. Keluar dengan kata rentahnya 2 perkara. Gabriel, tergagah Allah Ta'ala buat sesuatu daripada mungkinat itu dengan secara tergagah, bukan. Dengan secara lalai pun tidak juga. Dengan secara lupa pun tidak juga. Dengan secara tabiat pun bukan. Dan dengan secara ta'lil pun bukan. Kalau ada mana-mana salah suatu daripada 5 perkara ni, maka dia akan menafikan makna irada Allah Ta'ala. Adapun kita makhluk ini, pasti akan ada. Mana-mana daripada 5 perkara ini. Jadi, makna irada itu ialah bersih daripada 5 perkara itu. Dan itu, sudah ternyata bahasanya Allah Ta'ala itu maha suci daripada 5 perkara tadi. Maka sabit bahasanya Allah Ta'ala itu bersifat dengan irada, dengan kehendak. Jadi berbezalah kita gunakan kehendak, kita nak tu makna kehendak lah. Walaupun kita tidak nak pada hakikat, tapi kita kata nak. Kerana kita terpaksa. Qala mu'allifur rahimahullah ta'ala. Barulah sebagaimana kita sebut tadi. Tiada makna kehendak itu berhajat. Bukanlah makna kehendak itu maknanya berhajat. Bukan. Berhajat diterjemah daripada yahtaju, hajat. Kehendak terjemah daripada irada. Bukanlah dengan makna kehendak di sini. Bahawasanya kerana itu berhajat. Bukan makna berhajat, makna perlu. Seperti barang yang terkadang lah kadang-kadang diwahamkan dia, disangkakan dia.
Waham ni maksudnya kurang daripada 50%. Nama dia waham. Sama banyak syok. Kalau kepercayaan kita terhadap sesuatu itu lebih daripada 50%, itu nama dia adalah dhann. Jadi seperti barang yang terkadang diwahamkan dia. Kerana bakpo, kenapa? Kata dia bukanlah kehendak itu dengan makna berhajat. Kerana berhajat itu mustahil atasnya Ta'ala. Kerana Allahu ghaniyun, Allah Ta'ala tu kaya. Kaya tu maksud dianya ialah tidak berhajat. Allah Ta'ala tak berhajat kerana Allah Ta'ala tak bergantung kepada apa-apa. Allah Ta'ala tidak ada kepentingan. Dengan sebab itu Allah Ta'ala tidak bergantung dengan apa-apa saja. Tak berhajat kepada apa-apa saja. Tempat ko, masa ko, apa saja. Tu. Dan iaitu sifat iradat ni. Baru dia buat mari ta'rif. Dan iaitu sifat yang wujudiyah ataupun yang maujud. Kalau kita sebut maujud, kalau buat mari yang wujud, dia kena bubuh ya nisbah. Sifat yang wujudiyah. Sifat yang bangsa ada. Yang dibangsakan kepada ada. Ada yakni fil khariji sebagaimana huk kudrat dululah. Ada sungguh di zat Allah Ta'ala. Lawin kasyafal hijabu la ra'aina. Seandainya terbuka hijab di antara kita hamba dengan Allah Ta'ala Tuhan, nescaya kita dapat melihat sifat iradat ni di zat Allah Ta'ala. Tapi sekarang terhijab daripada kita, baik zatnya, baik sifatnya. Maka dengan sebab tu kita tak melihatlah sekarang. Ada hikmah-hikmahnya. Apa yang kita lihat sekarang ialah asar, kesan daripada kudrat iradat. Jadi sifat iradat ini adalah sifat yang wujudiyah, yang passion ada, yang bangsa ada, yakni wujud fil khariji, wujud pada kharij, di luar daripada zihin kita, daripada minda kita. Terkadang sesuatu yang wujud itu wujud hanya dalam kepala kita saja. Dalam zihin, dalam minda kita saja. Ni wujud pada kharij, ada sungguh. Ada sungguh. Fil khariji, pada kharij. Sehingga kalau terbuka hijab di antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh lihat. Sifat yang wujudiyah fil khariji, yang pertama pada kharij. Yang kedua fi amril waqi', pada diri pekerjaan, dengan makna kita tahu kau kita tak tahu. Kita i'tiqad ataupun kita tidak i'tiqad, tetap saja ianya wujud. Ada. Itu dia ada pada amril waqi' dan ada pada kenampakan akal. Apabila dihurai akan dia, maka nampak, maknanya faham. Itu maksudnya wujudiyah. Sifat-sifat ma'ani itu maknanya ada dengan cara-cara tadi. Lagi pula sedia. Sedia makna sedia kala. Jadi setengah kitab tu dia bubuh kala. Kala tu makna masalah sedia kala. Sedia kala. Lagi pula sedia. Sedia ni tidak ada permulaan bagi adanya. Kehendak Allah Ta'ala ni bahkan lepas bandinglah. Ta'aluk. Sifat dia tu tanjis. Qadim. Yang mana yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Yang berdiri ini maksudnya yang ada di zat Allah Ta'ala. Itu maksud yang berdiri. Qaimatum bidzatihi ta'ala. Yang menentu ia akan mungkin dengan setengah barangnya harus atasnya. Itu tak lain tak bukan menhuraikan makna ta'alluq dia. Makna tugasan iradat tu apa dia. Itu maksudnya. Jadi sebagaimana yang telah ikuti minggu lepas. Bahawasanya sifat ma'ani ini dia berbeza dengan sifat-sifat yang lain. Ialah kerana sifat ma'ani ini ada ta'alluq. Ta'alluq itu maksudnya ialah kerja atau petugasan. Kalau kita ikuti takrif dia tu, apa yang nak baik. Tapi itulah, takrif dia tu betul. Tapi maksudnya kita tak nampak lah makna dia. Jadi ta'alluq tu makna tugas. Jadi sifat ma'ani itu sifat yang ada tugas. Jadi kalau tugas kudrat mengadakan tiap-tiap mungkin ataupun meniadakan dia.
tugas irada ialah menentu ia akan mungkin dengan setengah barang yang harus atasnya. Angka nombor 1, ta'liq dia di luar kita baca. Qaluhu menentu ia. Menentu ia artinya menentu oleh sifat iradah itu, dan isna' menentu kepada iradah itu, ini dia panggil majazun akliyun. Daripada isna'kan suatu kepada sabaknya. Kerana bahawasanya yang menentukan pada hakikat itu ialah zat Allah Ta'ala dengan iradahnya. Begitu. Tapi takut pening. Biar dulu. Kata tugas iradah. Itu sebenarnya dia panggil isna' majaz akli saja. Dengan sebab melalui sifat iradahnya, hakikatnya yang menentukan, yang mengadakan itu Allah Ta'ala mengadakan dengan zatnya, dengan zatnya pada hakikatnya. Yang mengadakan itu ialah zat Allah Ta'ala dengan iradahnya, dengan kodratnya, begitu. Tu. Jadi yang menentukan ia Allah Ta'ala akan yang menentulah ia iradah, sifat iradah itu, itu dia panggil majaz akli. Akan mungkin tu tadilah yang harus ada, yang harus tiada, dengan setengah barang yang harus atasnya, seperti menentukan untuk mengadakan daripada tiada. Allah Ta'ala menentukan, nak mengadakan. Macam kita lah, maksudnya sekarang kita kecek secara tak perlu mesyuarat dulu, makna kita menentukan dulu nak buat atau tidak sambutan Maulidin Rasul. Peringkat kita ni. Menentukan. Itu hak kita makhluk. Jadi iradah hak kita makhluk ni semuanya adalah majazi. Bila ke majazi makna pinjaman. Bukan hakikat perbuatan kita. Perbuatan yang memberbekas ialah perbuatan Allah Ta'ala. Klik ke situlah. Jadi menentukan nak mengadakan daripada tak ada, nak jadi timbul kok balik ada, ataupun menentukan terus kekal dengan tiada pada masa waktu imkan. Pada waktu imkan nak teruskan dengan tiada ke, ataupun nak timbul kok balik jadi ada. Gitu. Jadi sifat iradah menentukan untuk mengekalkan dengan tiada ketika sampainya waktu imkan, sebagaimana baru ni minggu lepas kita sebut waktu imkan. Sama ada diteruskan dengan tiadanya ataupun ditimbulkan dia kok balik jadi ada. Yang menentukan itu adalah sifat iradah. Seperti ditentukan dia dengan wujud, dengan ada. Selepas daripada tiada, ditentukan oleh Allah Ta'ala dengan iradahnya. Makna dengan wujud atau dengan putih. Bila dah menentukan sesuatu itu ada dia tu, bagaimana sifat-sifat dia pula? Dengan putihnya dan atau hitamnya, sifat-sifat dia lah. Atau dengan panjang atau pendek dan umpama demikian itu. Jadi menentukan dari nak mengadakan dan dengan segala sifat-sifat itu adalah dengan kehendaknya. Dan umpama demikian itu. Umpama demikian perkara yang tersebut tadi. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala, dan ta'alluq iradah itu dengan tiap-tiap mungkin. Ta'alluq sifat iradah itu dengan tiap-tiap mungkin. Jadi kita berhenti di situlah. Tapi sempena kita ni ada whiteboard ni, molek juga kita buat sedikit lakaran gambaran awal. Boleh nampak ke tak? Ayah juga ni. Jadi nampak
Jadi, dia sifat ma'ani. Sifat ma'ani, sifatul ma'ani. Jadi sifat ma'ani dia ada 7. Jadi lahu ta'alluqun. Baginya ada ta'alluq. Illa, ini mana? Illa hayah, sifatul hayah. Malaikat sifat hayah. Malaikat sifat hayah. Jadi kalau begitu kita ni sebagai gambaran awal lah. Jadi kudrah, ambil kudrah, mana irada, kemudian ilmu, tidaklah. Ini min haitsu muta'allaq dia. Jadi sifat ini sifat ma'ni. Dan ini muta'allaq. Muta'allaq dia. Muta'allaq ni maknanya sasaran tugasan sifat itu. Benda yang ditakluki, tempat takluk dia. Maknanya qudrat irada, muta'allaq dianya ialah mumkinat. Mumkinat. Mumkinat maknanya ialah tiap-tiap yang harus adanya dan tiadanya. Kemudian kalam dengan ilmu. Samuk basar. Samuk basama'u. Basarun. Dua ni muta'allaq dia ialah maujudat. Nanti kita akan buat ini gambaran awal dululah. Nanti kita akan buat dia punya gambar raja dia. Maujudat ni maksudnya yang ada. Jadi yang ada itu, ada yang wajib, ada yang harus. Wajibul wujud dengan jaizul wujud. Masuk dalam ni belakang. Kemudian ta'alluq ilmu. Ilmu, sifat ilmu dan kalam. Dua ni, dia bagi dua-dua belakang. Hayat tak ada. Sekalian yang wajib. Sekalian yang wajib jaiz makna harus, sekalian yang jaiz dan yang mustahil. Mustahilat kalau kita buat macam. Kek-kek lah nak menulis. Itu pembahagian dia. Jadi muta'allaq, tempat ta'alluq dia mana? Qudrat irada, tempat ta'alluq dia, adapun hok dulu taksir, ta'alluq orang panggil inkishaf. Jadi kalau hok tu dia lain pula, kumpulan dia samuk basar kalam, ta'alluq inkishaf. Itu cara ta'alluq dia. Cara ta'alluq. Ni maksud dianya ialah muta'allaq. Muta'allaq itu maksudnya ialah tempat bertakluknya.
Mana sifat-sifat ini? Ya. Jadi tu dulu pergi dulu tu. Jadi qudrat iradah dia bertakluk dengan segala mungkinat. Jadi ini sangat penting supaya kita tidak terkeliru kerana di sana ada syubhat-syubhat. Kekeliruan-kekeliruan dan iskal yang disengajakan ataupun dengan tak secara disedari. Dari segi orang panggil fikrah kita tu dia akan jadi terbabas sebab tidak ada kaedah. Kaedah ni maksudnya nak jaga kita daripada terbabas. Dari sudut cara kita berfikir. Contohnya, bila dikatakan bahawa Allah Ta'ala itu bersifat qudrah. Sifat qudrah. Qudrah Allah Ta'ala itu muhita, meliputi. Dan kita bercakap biasa, orang awam pun bercakap, Allah Ta'ala kuasa buat apa sahaja. Jadi, syaitan ataupun manusia, dia buat mari. Kalau Allah Ta'ala itu kuasa buat apa sahaja, Allah Ta'ala kuasa lah buat anak kepada dia. Mengapa dia tidak ada anak? Bolehkah tidak dia buat anak? Kepada dia. Jadi untuk memahami isu itu, kita kena faham ini. Portfolio, bidang tugasan. Tugas kepada orang panggil sifat kudrat ni. Dia bertugas dengan apa suatu. Jadi kalau kita kata seorang pekerja petugas itu tidak melakukan orang panggil kerja yang di luar daripada tugasannya, bolehkah tidak kita katakan dia tidak melakukan kerja? Tak boleh. Boleh dikatakan dia tidak melakukan kerjanya apabila dia tidak melakukan kerja yang di dalam bidang tugasan dia sahaja. Bukan soal Allah Ta'ala tak kuasa buat tapi kudrat ini, sifat kudrat ini tugasan dia je kepada apa dia? Muta'alaknya apa dia? Mungkinat. Mungkinat ni maknanya perkara yang harus adanya dan harus tiadanya. Adapun anak nisbah kepada Allah Ta'ala itu mustahilat. Benda yang mustahil. Qudrat tidak bertakluk kepada yang wajib dan juga tidak bertakluk kepada yang mustahil. Yang bertakluk kepada yang wajib, yang mustahil, yang harus itu ilmu dan kalam. Sama basar hanya kepada yang maujudat sahaja. Yang mustahil tu benda yang tak ada. Tu sama dan kalam, tak dengar, tak lihat. Jadi makna itulah kepentingan, maknanya kita kena mengetahui dia punya muta'alaq kepada sifat-sifat kudrat. Jadi kita tinggalkan itu saja ni sebagai gambaran awal kepada bicaraan mengenai muta'alaq kepada sifat-sifat mani. Kata mu'alif kita rahimahullah ta'ala, dan ta'alluq iradah itu dengan tiap-tiap mungkin ila akhir wallah subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-sawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-ilma khaifin wa inabatal mukhbitin wa syukra sabin wa tabatas siddiqin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah.